Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kumpulan kami yang memilih tajuk Kod Etika Perhubungan Menolong. Pertama sekali, saya Amirul Hafiq bin Rashid di 183-108 akan menjelaskan serba sedikit berkaitan pengenalan lah. Okay. Sebelum kita masuk kepada isi-isi yang berkaitan dengan perhubungan menolong ini. Pertama sekali, perhubungan menolong, kaunselor seharusnya menggalakkan akan pertumbuhan dan perkembangan klien menurut tata cara yang memupuk kepentingan dan kebajikan klien melalui jalinan hubungan yang sihat. Selain itu, kaunselor juga perlu secara aktif cuba akan memahami latar belakang budaya yang berbeza di kalangan klien yang mereka kendalikan. Tidak semestinya seperti contoh, kita seorang kaunselor berbangsa India, kita harus mengambil berat berkaitan budaya India sahaja. Tetapi kita perlu tahu bahawa kita akan melayan pelbagai bangsa dan pelbagai budaya yang akan dibawa oleh klien-klien kita nanti. Seperti contoh Melayu, Cina, Iban, Kadazan. Kita perlu faham akan budaya-budaya tersebut dan kita tidak seharusnya tuju pada satu budaya sahaja, kerana budaya yang pelbagai ini indah. Kita hidup di Malaysia ni dengan pelbagai budaya. Jadi tidak sukarlah untuk kita mempelajarinya, dan bolehlah untuk kaunselor mempelajarinya agar bagi memudahkan urusan dalam sesi kaunseling tersebut. Seterusnya, kaunselor juga perlu meneroka identiti mereka sendiri dan mengenal pasti bagaimana identiti ini mempengaruhi nilai dan kepercayaan sehingga mereka mengenai proses kaunseling ini. Selain itu juga, kaunselor digalakkan untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dengan mengagihkan sebahagian daripada aktiviti profesional mereka kepada perkhidmatan yang membawa sedikit atau tiada pulangan kewangan langsung. Jadi saya rasa setakat ini sahaja. Akan disambung sebentar lagi mengenai kajian kes dan seterusnya bersama 3 lagi sahabat saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Ikhwan bin Rashdan di 183-310917 akan membentangkan kajian kes. Jadi kami semua telah bersepakat untuk memilih kajian kes, iaitu kami mengambil nama klien yang bukan nama sebenar, iaitu Fiona. Fiona ini diceritakan adalah salah seorang gadis berbangsa Melayu yang telah, ataupun kita kata Fiona ini adalah seorang lesbian. Fiona ini telah datang berjumpa dengan klien berikutan dengan masalah yang dihadapi dengan kekasihnya. Kekasih Fiona ini ialah seorang berbangsa Melayu dan juga beragama Islam sama seperti Fiona. Jadi kekasih Fiona ini ialah seorang pelajar perubatan di sebuah universiti tempatan. Fiona memberitahu kaunselor bahawa Fiona telah menjalani hubungan seksual dengan makwanya sejak 2 tahun lepas. Tetapi kekasihnya itu telah membuat satu keputusan yang mengejut, iaitu memutuskan hubungan mereka. Dan pada masa yang sama, Fiona berasa amat terkejut, sedih, kecewa apabila mendapat khabar berita tersebut. Hubungan yang telah terputus itu telah menyebabkan Fiona mengalami banyak simptom dari segi tingkah laku, seperti kerap ponting kelas, tidak menghadiri kuliah, sering mengabaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah, tidak menghiraukan rakan-rakan yang lain, serta hilang minat apa jua aktiviti sosial yang dianjurkan oleh pihak universiti, seperti mana Fiona yang sering turun padang mengikuti apa jua program yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Saimuddin
Nombor matrik saya di 1831076. Hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk tugas saya yang diberi oleh kumpulan saya, iaitu kajian kes kod etika perhubungan penolong. Untuk bahagian saya, saya diberi dalam saya diberi bahagian yang pertama, iaitu bahagian A1, kebajikan mereka yang diberi perkhidmatan oleh kaunselor. Okey, yang pertama, A1A, tanggungjawab utama kaunselor. Okey, saya telah senaraikan tanggungjawab utama kaunselor ni yang terbagi beberapa bahagian. Yang pertama, nombor 1, tanggungjawab utama kaunselor ialah menghormati maruah dan memupuk kebajikan klien. Maksudnya kaunselor mestilah memupuk hubungan yang baik antara klien untuk sesi yang dijalankan itu berjalan dengan baik, tidak dihalang dalam berbagai konflik yang datang. Okey, yang kedua, pengetahuan tentang isu dan etika kaunseling. Okey, pengetahuan tentang isu dan etika kaunseling ni bermaksud kaunselor mestilah mengetahui isu semasa yang sedang berlaku pada global sekarang, dan kaunselor juga perlulah mengikut etika yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia, iaitu dengan tidak melanggar segala peraturan yang telah ditetapkan. Itu akan mengakibatkan sesi akan terganggu dan satu masalah akan timbul dalam satu perkara itulah. Okey, yang ketiga, meninggikan mutu perkhidmatan yang cekap. Maksudnya kaunselor mestilah mempunyai mutu atau effort yang tinggilah dalam kendalian sesuatu sesi itulah, bagi dapat membantu masalah yang dihadapi oleh klien. Okey, yang keempat, menggalakkan nilai-nilai moral diselit dalam sesi kaunseling. Maksudnya kaunselor mengajarlah sesuatu perkara yang baik, yang mempunyai nilai untuk membantu klien yang dibelenggu oleh masalah. Okey, yang kelima, penyeliaan yang sistematik bagi pengamal kaunseling. Penyeliaan ini mestilah dijalankan dengan sistematik atau dijalankan dengan yang teratur lah, bagi tidak ada kekeliruan antara kaunselor dan klien yang akan emosi klien akan terganggu dalam sesuatu sesi itu. Okey, yang keenam, kesedaran ketidakupayaan kaunselor sendiri. Kaunselor mestilah tahu limit atau tahap keupayaan dia untuk mengendalikan sesuatu sesi itu. Jika tidak, akan terjadilah sesuatu yang perkara yang tidak diingini, kerana atau senang kata, masalah yang dihadapi oleh klien itu kaunselor tidak dapat membantu kerana sesuatu pengetahuan yang ada dalam diri lain itu tidak mencukupi untuk memberi bantuan kepada klien untuk menyelesaikan masalah dia. Okey, yang ketujuh, konflik kepentingan antara kaunselor dan klien. Maksudnya hubungan yang baiklah akan yang penting terjalin dalam kaunselor dan klien ini, kerana jika tidak, sesuatu sesi itu tidak dapatkan dijalankan dengan baik. Okey, yang ke-8 atau yang terakhir, pembelajaran sepanjang hayat. Bermaksud kaunselor mestilah mempunyai pengetahuan belajar dari sesuatu kesilapan, teguran yang diberikan oleh kaunselor-kaunselor yang berpengalaman lagi mengambil itu sebagai iktibar, bukan dengan tidak menyombong diri, mengatakan dirinya sudah profesional dalam sesuatu tahap lah. Ini akan membuatkan kaunselor boleh menjadi kaunselor yang lebih baik lah pada masa yang akan datang, untuk membantu klien yang menghadapi masalah.
Okey, satu contoh yang saya boleh beri adalah tanggungjawab utama kaunselor ialah melindungi Fiona dan tidak memecah tika kerjaan yang telah diceritakan oleh Fiona. Kaunselor juga harus meneliti segala penceritaan yang dikeluarkan daripada mulut klien sendiri iaitu Fiona bagi memastikan klien tidak mengusirkan cerita agar sesi berjalan dengan lancar. Okey, yang dalam hujah ni yang saya boleh memudahkan, ia bermaksud tanggungjawab kaunselor itu amatlah besar, bukan sahaja dari segi yang saya cakap tadi, tapi dia perlu meneliti segala apa yang klien sedang lakukan, kerana ini akan memberi impak yang besar dalam membantu masalah klien itu. Okey, yang kedua bahagian A 1C, plan counselling. Okey, saya dapat menguraikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, kaunselor dan kliennya secara bersama berusaha untuk membentuk plan kaunseling bersepadu yang menjamin kejayaan serta tekal dengan kebolehan dan keadaan klien. Maksudnya, kaunselor dan klien mempunyai keinginan atau tujuan yang sama untuk menjamin sesuatu kejayaan, iaitu penyelesaian masalah itulah, dengan kita kerjasama antara satu sama lain yang membolehkan masalah itu dapat diatasi dengan bersama kaunselor dan klien. Okey, yang kedua, kaunselor dan klien selalu menyemak secara berterusan plan kaunseling ini bagi menaksir viability dan kebersamannya sambil menghormati kebebasan klien membuat pilihan. Bermaksud kaunselor tidak mengongkong klien dalam sesuatu perkara lah. Ini akan membuatkan klien tidak selesa dan klien tidak akan datang lagi dalam sesi pada masa akan datang, kerana plan yang telah dicadangkan ia mengikut prosedur-prosedur yang betul, bukan atas daripada kehendak kaunselor sendiri, tapi mestilah mengikut prosedur-prosedur yang telah disediakan. Kalau kaunselor tidak mengikut, akan mengakibatkan klien tidak dapat menyelesaikan masalahnya dan tidak suka akan sesi kaunseling ini. Okey, yang ketiga, teknik yang digunakan perlu selari dengan teori yang pakai selaras dengan matlamat kaunseling. Iaitu bermaksud kaunselor mestilah menggunakan teknik yang betul lah. Maksudnya tidak berlainan antara teknik dan teori. Maksud lain juga adalah tidak ada berlawanan antara teori dan matlamat kaunseling ni, yang boleh mengakibatkan klien jadi keliru antara sesi yang diadakan, kerana pada hari semalam memakai teknik lain dan pada hari ini memakai teknik lain. Ini akan membuatkan klien menjadi buntu dan tidak memberi respon yang baiklah terhadap sesi yang akan datang. Okey, yang terakhir, yang keempat, tugasan boleh diberikan kepada klien jika perlu. Okey, di sini yang saya boleh huraikan bermaksud kaunselor boleh memberikan tugasan kepada klien, iaitu untuk mengembangkan lagi lah sesuatu jaminan dalam penyelesaian yang dihadapi oleh masalah yang dihadapi oleh klien itu. Okey, maksudnya satu masalah tu kaunselor akan memberikan sesuatu kata nasihat lah, atau satu cara untuk mengembalikan semangat dan semangat yang diperlukan oleh klien untuk mengharungi kehidupan yang pada masa akan datang. Okey, satu hujah yang boleh saya kaitkan dalam plan kaunseling ni adalah kaunselor dan klien perlu berusaha dalam membentuk plan kaunseling bersepadu yang menjamin kebahagiaan kehidupan yang diingini oleh klien, supaya beliau dapat mengelakkan perkara yang buruk atau kemurungan yang itu melanda kembali dalam kehidupan beliau. Kaunselor dan klien perlu menyemak secara berterusan
Pilihan kaunseling ini bagi mentaksir abiliti dan kebersihannya sambil menghormati kebebasan klien untuk membuat pilihan untuk mengubah kehidupan yang normal daripada sebelum ini. Klien tersebut itu ialah Fiona yang saya masukkan dalam bahagian slide sebelum ini. Okey, bahagian terakhir yang dalam bahagian saya iaitu A1D, iaitu tajuk penglihatan di dalam jaringan kerja yang memberi sokongan. Okey, yang saya telah bagikan kepada 3. Okey, yang pertama, kaunselor hendaklah menyedari bahawa jaringan kerja yang memberi kesokongan kepada klien mempunyai berbagai erti di dalam kehidupan klien, dan kerana itu bersedia untuk mendapat bantuan taksiran dan penglibatan orang lain, misalnya memimpin agama, kerohanian, komuniti, ahli keluarga, kawan-kawan sebagai sumber positif sesuai dengan persetujuan klien. Maksudnya, klien mestilah mempunyai sesuatu yang membolehkan diri beliau berjaya daripada masalah yang beliau hadapi, seperti sokongan daripada keluarga, kawan-kawan, masyarakat sekeliling yang positif, boleh untuk membantu klien daripada berubah daripada dan melupakan kisah silam beliau, dan akan dapat menyedari kehidupan yang baru pada masa akan datang. Dengan ini, sesi yang telah dilakukan dapat dijayakan dengan baik. Okey, yang kedua, kaunselor perlu pandai mengambil hati klien agar penceritaan yang diceritakan dapat mengurangkan beban emosi klien. Maksudnya, contoh yang saya boleh bagi ialah klien dalam kesedihan atau kecewa, kaunselor mestilah bijak. Satu perkara itu bijaklah untuk mengambil hati klien dengan tidak bertanya dengan perkara-perkara yang bukan-bukan, atau yang menilai diri klien itu, kenapa beliau menangis begitu, kenapa nak ambil kisah pasal itu. Klien mestilah kaunselor mestilah mempunyai sifat yang bijak untuk menyelesaikan masalah klien itu. Okey, yang terakhir iaitu yang ketiga, kemesraan dan pameran perasaan bersungguh-sungguh dapat mengurangkan beban yang ditanggung oleh klien. Maksudnya, suatu penceritaan klien itu mestilah didengari dengan baik oleh kaunselor. Maksudnya dia nak dengar betul-betul lah. Jika kaunselor dengar dengan tidak indah saja, dengar sebegitu saja, yang akan membuatkan perasaan klien berasa kecil hati lah. Kerana buat apa dia datang sesi untuk ceritakan ini, tapi kaunselor tidak mengambil kisah dengan baik tentang penceritaan yang diberikan oleh klien. Ini amatlah penting kerana sesuatu sesi ini akan berjalan dengan baik jika adanya kemesraan dan pameran perasaan bersungguh-sungguh dalam diri seseorang kaunselor itu. Okey, satu hujah yang saya boleh kaitkan dalam bahagian ini iaitu contoh individu yang sama, iaitu Fiona. Akibat kelebihan yang beliau dapat daripada penglihatan dalam jaringan kerja yang memberi sokongan ini, sedikit sebanyak dapat membantu beliau dalam menangani kehidupan yang buruk pada sebelum ini, dan bagi memulihkan kembali kehidupan harian beliau dan menjadi normal seperti orang lain. Iaitu Fiona ini telah menghadapi masalah kemurungan akibat daripada putus cinta. Okay, dengan bahagian yang saya telah berikan tadi, ia akan dapat membantu individu tersebut akan meneruskan kehidupan yang normal seperti orang lain di pada masa akan datang. Okey, sekian saja daripada saya. Maaf jika ada kekurangan yang telah dilakukan oleh saya. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Amirul Hafiq bin Rashid di 183 10875. Baik,
Saya akan meneruskan bahagian yang seterusnya, iaitu berkaitan persetujuan termaklum di dalam perhubungan kaunseling. Pertama sekali adalah persetujuan termaklum. Klien perlu mempunyai ilmu berkaitan dengan kaunselor dan klien. Klien di sini merujuk kepada Fiona. Seharusnya Fiona perlu mempunyai pengetahuan berkaitan dengan kaunselor dan kaunseling sebelum beliau ingin membuat sesi kaunseling atau sesi luahan perasaan. Kerana ianya penting, sekiranya tiada sebarang ilmu, maka mudah jugalah untuk Fiona ini ditipu oleh mana-mana pihak yang mengaku dirinya sebagai seorang kaunselor yang berdaftar dan seorang kaunselor yang mempunyai pengetahuan. Sedangkan orang itu tidak mengetahui apa-apa dan mudah untuk menipu Fiona yang tiada asas ataupun ilmu mengenai bidang ini. Dan Fiona juga perlu perlu ketahui bahawa beliau mempunyai pilihan untuk memasuki atau terus berada di dalam sesi kaunseling sesuatu perhubungan kaunseling itu. Seterusnya, kaunselor seharusnya menerangkan tentang hak-hak dan tanggungjawab kaunselor dan klien. Kaunselor yang kaunselor yang bersama Fiona ini seharusnya menceritakan atau menerangkan hak-hak dan tanggungjawab kaunselor dan klien sama ada secara lisan ataupun bertulis, supaya mudah untuk Fiona tahui dan Fiona faham, supaya jelas Fiona tidak ditipu dan Fiona tahu di mana tanggungjawab beliau dan di mana hak-hak beliau sebagai seorang klien. Seterusnya adalah kaunselor hendaklah mendokumentkan persetujuan termaklum. Perlu untuk kaunselor bertanggungjawab mendokumentkan sepanjang proses kaunseling berlangsung sebagai suatu evidence dan bukti di mana berlakunya suatu sesi di antara kaunselor dan klien. Ini di antara Fiona dan kaunselor. Seterusnya adalah jenis maklumat yang diperlukan. Baik, pertama sekali menjelaskan kepada klien semua bentuk perkhidmatan. Ini adalah tanggungjawab kaunselor yang perlu kaunselor beritahu kepada Fiona mengenai bentuk perkhidmatan yang bagaimanakah yang akan dijalankan bersama nanti. Jadi antara hal-hal yang seperti tujuan, sasaran, teknik, tata cara, bakar risiko dan faedah perkhidmatan dan lain-lain perlu untuk dikongsikan pada awal proses kaunseling dan diberitahu kepada Fiona selaku seorang klien. Jadi kaunselor juga harus mengambil langkah bagi memastikan yang klien faham akan implikasi, iaitu kekurangan diagnosis, tujuan penggunaan ujian dan laporan fee serta cara charge dikenakan. Ini boleh kita kaitkan seperti mana sekiranya yalah tadi saya cakap tak ada ilmu langsung kan. Sekiranya Fiona tak ada, mudah-mudahlah dikena tipu. Contoh charge yang dikenakan oleh kaunselor ini amat tinggi. Beliau tak tahu sepatutnya charge yang dikenakan hanyalah sekitar 70 ke 90 ringgit. Tetapi apabila beliau melakukan suatu sesi itu hampir habis kira-kira ratusan ringgit hanya pada satu sesi saja. Cuba bayangkan jika sesi itu berlanjutan sehingga 10 ke 11 sesi, maka di situ akan kaunselor yang palsu akan mengambil kesempatan lah. Jadi perlu untuk Fiona ini mengambil tahu. Jadi seterusnya klien juga mempunyai hak kepada kerahsiaan dan perlu diberi penjelasan tentang batasan kerahsiaan. Tetapi batasan kerahsiaan ini boleh termansuh ataupun terhapus sekiranya nyawa klien berada di dalam keadaan kemusnahan, dalam bahaya atau kemusnahan yang membawa kemudaratan kepada diri Fiona. Seperti mana contoh
kaunselor menyimpan rahsia yang bahawa Fiona merupakan pasangan lesbian tetapi beragama Islam. Jadi dia menyimpan rahsia itu dan Fiona mengugut bahawa dia akan membunuh diri ataupun mencederakan orang lain, tetapi perkara itu perlu untuk dimansuhkan kerahsiaan itu dan perlu untuk kaunselor memberitahu kepada pihak-pihak berkuasa yang sepatutnya seperti pihak polis, pihak kebajikan dan pihak-pihak berkuasa. Jadi dalam keadaan hal seperti itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kaunselor dan diri klien juga, terutama pada diri klien. Jadi tidak guna lagi sekiranya berada dalam keadaan seperti itu dan Fiona sudah mengugut bahawa hendak membunuh diri, tetapi kaunselor masih menahan bahawa itu merupakan satu proses kerahsiaan. Jadi perkara tersebut tidak bolehlah sama sekali berlaku. Dan poin yang keempat adalah kepekaan terhadap budaya dan perkembangan. Kaunselor hendaklah menyampaikan maklumat dengan cara yang sesuai dari segi tahap perkembangan dan budaya klien. Seterusnya, kaunselor hendaklah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Bahasa yang mudah dan jelas difahami serta menggunakan tona suara yang bertepatan lah. Kaunselor juga perlu untuk menjelaskan dengan mudah agar Fiona tidak keliru dan tidak salah faham dengan perucapan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh sang kaunselor tersebut. Sekiranya berlaku ketidakfahaman atau ketidakjelasan, maka boleh menyebabkan sesi tersebut terganggu ataupun berlaku kesenyapan sementara. Jadi kita tak mahu benda tersebut berlaku. Jadi kita perlu memastikan bahawa kaunselor perlu memastikan perucapan tersebut mudah, jelas dan senang untuk difahami. Seterusnya, kaunselor juga perlulah mengambil kira implikasi, yakni kekurangan dan tata cara persetujuan termaklum. Akhir sekali, poin yang keempat adalah ketidakupayaan memberi persetujuan. Apabila memberi kaunseling kepada kanak-kanak bawah umur maupun individu yang tidak boleh memberi persetujuan secara sukarela, maka perlu mendapatkan kebenaran klien berhubung dengan perkhidmatan yang akan diberikan terlebih dahulu. Okey, seperti mana Fiona yang kita tahu bukan berada di dalam dua keadaan ini, iaitu sama ada kanak-kanak bawah umur maupun individu yang yang tidak boleh memberi persetujuan secara sukarela. Jadi tidak perlu untuk meminta kebenaran atau mendapatkan kebenaran berhubung dengan perkhidmatan yang akan diberikan. Jadi tiada masalah lah. Tapi sekiranya klien tersebut mungkin bawa kanak-kanak bawah umur ataupun yang tidak secara sukarela memberi persetujuan, maka perlu untuk mendapatkan terlebih dahulu persetujuan dan kebenaran klien berhubung dengan perkhidmatan nanti. Dan kaunselor juga perlu mengimbangi hak-hak etika klien. Jadi sampai di sini sahaja huraian dan pembentangan serba-serbi sedikit berkaitan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim Abdul Rahman, nombor metrik D 1831071. Dan saya akan membentangkan tentang dua perkara dalam perhubungan menolong, iaitu menghindari kemudaratan dan memaksa terima nilai-nilai. Yang pertama ialah menghindari kemudaratan. Sebagai seorang kaunselor, kita hendaklah tidak melakukan apa sahaja perkara yang dapat memudaratkan keadaan klien. Dalam kajian kes kita ni, klien dia nama Fiona. Macam tu kita sebagai kaunselor, kita tak boleh lakukan sebarang perbuatan, percakapan ke apa saja yang dapat memudaratkan lagi keadaan klien kita ni. Untuk seterusnya, kedua, kita hendaklah bagi kaunselor kita sebaik mungkin meminimumkan ataupun memulihkan kemudaratan yang ada pada Fiona ni. Kemudian ialah memaksa terima nilai-nilai. Sebagai kaunselor kepada Fiona ni, kita kena sedar
sedarkan ya nilai-nilai positif yang ada pada dia. Contoh macam sikap dia, kepercayaan dia, tingkah laku. Sebab dia macam membantu kaunselor lah untuk menjalankan sesi. Takkanlah kaunselor takkan nak pandang benda-benda buruk kan, macam benda-benda negatif lah pasal klien kita. Yang tu. Seterusnya kaunselor kita kena menghindari daripada memaksa untuk menerima nilai yang tidak sesuai lah untuk matlamat sesi kaunseling. Maksud dia nilai negatif lah kiranya tu. Lepas tu kita macam kaunseling ni kan kita nak tujuan dia nak jadi positif kan, nak dapatkan matlamat yang baik. Takkanlah kita nak dapatkan matlamat yang baik kita fikir negatif. Dan akhir sekali kaunselor kenalah hormati dan tidak mempertikai keadaan klien.